Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita masih lagi dalam berbicara tentang sekolah Ramadan, sekolah puasa. Sekolah ini agak aneh sikit. Pelajar-pelajarnya dididik secara amali. Pelajar-pelajarnya diciptakan daripada bumi, tanah, tetapi rohnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, daripada rohnya, roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang seumpama ini tentulah pendidikannya perlu diistimewakan, berbeza dengan yang lain-lain. Semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala patuh pada Allah, tau'an au karha, sama ada dengan paksa ataupun dengan sukarela. Makhluk-makhluk selain daripada makhluk manusia, sebab penciptaan mereka sejak daripada awal lagi berbeza. Ini makhluk rohnya datang daripada Allah. Ruhi, rohku. Roh Tuhan tidaklah, tapi roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah jika kita katakan ini roh Tuhan, maka manusia Tuhanlah kalau begitu. Ini syirik namanya. Syirik. Perlu kita bezakan di antara ajaran syirik dengan ajaran tauhid. Manusia kita tidak boleh dewakan dia sehingga ke peringkat Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun manusia, hatta Nabi sendiri pun tak boleh didewakan, dipuja sampai kepada peringkat dia disamakan dengan pencipta, dengan Allah pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka sekolah Ramadan ini sekolah roh, sekolah yang menitik beratkan subjeknya kepada rohani, kepada roh. Oleh sebab itu, sekolah puasa ini, sekolah puasa tiada pergerakan pada, tiada pergerakan, tetapi yang ada padanya pendidikan rohani sepenuhnya, pendidikan rohani. Jadi oleh kerana itulah, maka kita akan dapati dalam ibadat puasa ini satu keistimewaan matlamatnya melahirkan manusia yang bertakwa. Takwa ini pun susah juga untuk kita nak terjemahkan. Bagaimana diterjemahkan takwa? Kalau kita terjemahkan mudah-mudahan kamu takutkan Allah, belum sempurna erti kepada takwa ini. Takwa satu rukun daripada rukun khutbah. Sesiapa yang tidak membaca ittaqullah di dalam khutbahnya, maka kalau solat Jumaat tak jadi pada hari itu, sebab tidak ada pesan bertakwa. Oleh kerana itu, takwa ini bukanlah satu perkataan yang boleh diterjemahkan dengan bertakutkan Allah, tetapi dia mempunyai arti yang lebih tinggi daripada itu. Ini pendidikan rohani mahu ada takwa matlamatnya. Takwa dalam bahasa Arabnya datang daripada perkataan wiqayah. Waqa yaqi, pelihara. Waqa yaqi, pelihara bukan didik, tapi pelihara. Kadang-kadang pemeliharaan ini memerlukan kepada ketegasan, bukan lembut tapi tegas. Jadi kalau waqa ini dengan arti belum dapat lagi satu perkataan yang betul-betul menepati perkataan takwa dalam bahasa Arab. Tapi untuk sementara terjemahlah takutkan Allah, tapi takut ini tinggalkan larangannya, sempurnakan suruhannya, itu takwa. Memang pun perintah Allah begitu. Jadi dalam pembinaan takwa ini, kita nak baca di mana ni?
kita pergi kepada muka surat 224. Sebelum 224 ini, ayat sebelum 223, kita baca mukaddimah kepada ayyam ma'dudat. Puasa wajib dilakukan dalam tempoh sebulan pada bulan Ramadan. Mungkin terbayang dalam fikiran setengah orang bahawa tempoh ini sangat lama, namun setelah dikerjakan dengan jujur dan suci hati, iltizam dan penuh tanggungjawab, akan dirasainya tempoh itu sangat sedikit, sangat pendek. Al-Quran mengungkap tempoh bulan itu dengan ungkapan yang amat memberangsangkan orang untuk berpuasa, meskipun minatnya untuk berpuasa sangat rendah. Firman Allah, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat artinya puasa itu dalam beberapa hari yang tertentu. Sebut beberapa hari yang tertentu, maka akan lahir dalam jiwa kita, oh pendek dalam setahun 12 bulan, hanya beberapa hari saja, iaitu sebulan, bulan Ramadan, diminta daripada kita supaya berpuasa. Ini pendidikan rohani, pendidikan jasad seolah-olahnya tidak lagi di sini. Sebab pendidikan rohani tidak akan berjaya dengan sepenuhnya tanpa berpuasa. Puasa adalah satu amalan yang tak boleh dipisah daripada pendidikan rohani. Melawan nafsu makan. Nafsu makan ini pendidikan jasmani, pendidikan makan. Pendidikan rohani memerlukan seorang itu berpuasa, tapi ayyaman, pada beberapa hari, tak masuk malam. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang boleh dibilang. Memberangsangkan orang yang ingin membuat pendidikan rohani ini tidak susah hanya dalam beberapa hari yang tertentu sahaja. Maknanya, ada orang takut untuk berpuasa kerana dia meninggalkan pendidikan jasmaninya. Tak boleh makan dan tak boleh minum. Tetapi jika diambil pendidikan jasmani, pendidikan makan dan minum, maka seorang itu tidak akan meningkat kerohaniannya. Tak akan meningkat. Oleh yang demikian, pendidikan rohani ini di luar bulan Ramadan juga, bagi mereka yang ingin meningkatkan amalan kerohaniannya, maka perlulah dia berpuasa. Puasa hari Isnin, hari Khamis, puasa sehari bukan sehari, puasa hari Arafah, puasa hari-hari Ayyam Tashriq. Ini semuanya merupakan pendidikan rohani, melahirkan seorang manusia yang rohaninya kuat, rohaninya boleh melawan. Kalau dia boleh lawan makan dan minum, maka tentunya lah nafsu-nafsu lain senang untuk ditawan olehnya. Dia bukan dirinya yang ditawan oleh nafsu, tapi dia menawan nafsu itu sendiri. Banyak nafsu yang ada pada manusia ini yang disebut hawa nafsu. Jadi kita dah sebut dah semalam, dalam sebuah hadis menyatakan ada beberapa perkara yang perlu seorang itu lawan dan mesti dia menang. Semuanya berkisar daripada nafsu ganas manusia. Nafsu ganas manusia, suka berbuat bising, suka berkelahi, suka melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh. Semua sekali ini mestinya dilawan sepenuhnya supaya kita jadi seorang manusia yang bersabar, supaya menjadi seorang manusia yang berakhlak mulia pada tutur katanya, gerak gerinya dan tingkah lakunya. Ini pendidikan puasa. Jadi kalau begitu, orang yang keluar daripada sekolah puasa ini, kita tidak akan dapatinya seorang yang suka marah, suka maki, tidak berakhlak pada ucapannya, pergerakannya, tingkah lakunya. Tentu tidak akan berlaku sama sekali daripada orang yang telah berjaya dalam pendidikan puasa. Hari-hari yang tertentu. Kemudian kita pergi pulanya kepada maksud beberapa hari yang tertentu. Muka surat sebelah. Di sini ialah
Di sini maknanya beberapa hari yang tertentu ialah sebulan pada bulan Ramadan. Seruan supaya seorang mukmin berpuasa penuh dengan nikmat, dengan hikmah dan falsafah, dengan faedah dan rangsangan. Ia bertujuan supaya ibadah ini dihayati dengan rasa cinta dan manis, jujur dan suci hati. Ibadat sekalipun pada zahirnya dipandang berat, namun bagi orang yang mencintainya dirasakan manis dan sangat memuaskan. Almarhum bapa penulis dalam salah satu kuliahnya menyampaikan antara tanda sesuatu ibadat itu mendapat perkenan Allah Subhanahu wa taala ialah wujudnya rasa cinta dan kasih kepada ibadat yang dikerjakan. Seseorang yang cinta akan salat malam sebagai contoh tidak akan berasa keberatan untuk bangun dan berjaga malam dan mengerjakan salat ketika orang lain sedang nyenyak tidur. Ini tanda kecintaan seseorang. Jika dia berkeberatan untuk melakukan sesuatu ibadat, maka tanda ibadat itu belum lagi dicintainya dan sekaligus tidak diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadat. Perlulah seorang itu menanamkan rasa cinta kepada ibadat terlebih dahulu. Puasa adalah satu ibadat yang menjadi tanda bahawa sama ada kita cintakan Allah dan Allah cintakan kepada kita ataupun sebaliknya. Dalam Al-Quran, dalam satu dialog antara Allah dengan Nabi dan umatnya, Nabi Muhammad diperintah katanya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika kamu cintakan Allah, maka ikutlah sunnah Nabi. Orang yang sedia mengikuti sunnah Nabi SAW, tentulah dia seorang manusia yang cintakan Nabi, dan sekaligus itulah jalan mencintai Allah dan tanda bagi amalan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, maka mengikuti sunnah Nabi adalah satu jalan, dan salah satu daripadanya berpuasa. Kosongkan makan minum pada hari-hari berpuasa kerana dia memberi manfaat yang lebih tinggi. Tetapi mungkin ada kalangan kita apabila berpuasa maka semuanya berat sebab perut lapar itu sendiri sebenarnya perlu dihapuskan dengan kecintaan kepada ibadat puasa yang boleh membawa seorang kepada terlepas daripada belenggu nafsu yang sentiasa mengikat manusia kepadanya. Kemudian puasa orang sakit dan orang musafir. Jadi kesimpulan untuk kita dapati bahawa salah satu daripada kaedah untuk diterima sebagai pelajar di sekolah Ramadan ini, mahulah seorang itu sedia berpuasa terlebih dahulu. Apabila seorang sedia berpuasa, maka di sana akan menerima jalan untuk diterima sebagai pelajar di sekolah Ramadan. Dan yang pertama sekali diperkenalkan kepada kita hari-hari berpuasa beberapa hari yang tertentu. Ungkapan dalam bahasa Arab fa'iddatun min ayyamin ukhar akan dirasa oleh perasaan kita. Kita rasa betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat. Ada orang yang sebelum daripada umat ini, umat Nabi Muhammad, mereka berpuasa beberapa bulan. Umat ini diberi kepadanya keringanan untuk berpuasa
hanya beberapa hari, itu pun jika dia tidak sakit, itu pun jika dia tidak musafir, itu pun jika dia tidak terlalu lapar. Jika ada masalah-masalah ini, itu terpulang kepadanya, ingin berpuasa, berpuasalah. Jika tak mahu berpuasa, maka tidak ada halangan, tapi ganti pada suatu hari yang lain. Ini namanya rahmah, ini namanya taisir, ini namanya musamahah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh yang demikian, kita perlu mengenali siapa diri kita, makhluk yang dijadikan daripada tanah. Siapa roh kita, makhluk datang daripada atas. Makhluk ini tidak mudah untuk dididik. Dia perlu dididiknya dengan amali dan nazari. Amali dan teori dan amali sekaligus. Tetapi ibadat-ibadat lain selain daripada puasa, kedua-dua sekali berjalan. Teori dan amali. Tetapi ibadat puasa tak ada teori padanya, tetapi amali sepenuhnya. Sebab teori apa? Tak makan, tak minum, tak perlu kepada teori. Tetapi perlu kepada jihad nafsu, lawan nafsu. Itulah dia antara perkara yang diutamakan di dalam ibadat ini, memperkenalkan manusia terlebih dahulu, iaitu iman, kemudian dinyatakan langkah-langkah yang boleh membawa seorang untuk mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصل اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.